Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم زينا بعلمي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dapat lagi kita menyambung pengajian kita melalui kitab Bidayatul Hidayah, yakni permulaan jalan hidayah, yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kita menggunakan kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, nafa'anallah bi ulumihim fi daraini amin. Baik, menyambung lagi kenaan dengan adab tidur. Pada muka surat 80, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu. Maknanya kita ambil kayu siwak ataupun kita menggunakan bros gigi, yakni alat bersiwak seperti bros gigi dan seumpamanya. Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Maknanya kita bawa air siap-siap. Tapi ini dulu. Sekarang bilik dekat dengan bilik air ada pipe yang boleh kita buka, jadi dah mudah untuk kita berwuduk. Dan berazamlah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangkit di tengah malam. Maknanya bercita-cita sebelum nak tidur tu kita bercita-cita untuk bangun tengah malam. Supaya apa? Supaya kita dapat solat tahajud, bermunajat 1/3 malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, ataupun sebelum subuh kita dah bangun, kerana sempat untuk melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu pemendaharaan ataupun suatu nilaian yang besar dari sudut keuangan. Kalau kita nisbahkan dalam bentuk wang, dia besar sangat daripada pemendaharaan kebaikan. Daripada kebaikan yang lain, dia sangat besar dia punya ganjaran. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan pemahadaranmu untuk menghadapi hari kepakhiranmu, iaitu hari suatu kita tidak lagi boleh untuk beramal, tidak boleh lagi untuk bertasbih, berzikir, membaca Quran, beri sedekah dan sebagainya, kerana kita sudah mati, sudah tidak dapat lagi melakukan amal ibadah. Jadi sebelum tu masa yang ada digunakanlah. Dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Nak tidur kita baca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi Bismika arfa'u faghfirli zambi Allahumma kini
azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut, wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli zi syarr wa min syarri kulli dabatin anta akhizu binasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma anta awwalu falaysa qablaka syai'un, wa anta akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un, wa anta batinu falaysa dunaka syai'un. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma aikizni Allahumma aikizni fi ahabbi sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbi a'mali ilaika hatta tuqarrabani ilaika zulfa wa tuba'idani an sakhatika bu'dan. As'aluka wa tu'tiyani wa astaghfiruka wa taghfirani wa ad'uka fastasjibli. Ya Allah, dengan nama-Mu aku letakkan lambungku ini, dan dengan nama-Mu pula aku akan mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaan-Mu di hari Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup, dan dengan nama-Mu aku mati. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang Engkau menguasai umbun-umbunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkaulah yang akhir, maka tidak sesuatu selepas-Mu, dan Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawah-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan diriku, dan Engkau pula yang berkuasa mematikannya, maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. Jikalau Engkau mahu mematikannya, maka ampunkanlah baginya, dan jika Engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, aku memohon akan Engkau dan kemaafan dan keafiatan. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisi-Mu, sehingga Engkau hampirkan kepada aku kepadamu, dan Engkau jauhkan aku daripada kemarahan-Mu. Ya Allah, aku meminta akan Dikau, maka Engkau berikan kepada daku, dan aku meminta ampun akan Dikau, maka Engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku, dan aku berdoa akan Dikau, maka Engkau perkenankan segala doaku. Ini doa panjang lah, kita nak tidur. Tapi kalau doa yang pendek, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, ya Tuhan, dengan nama-Mu hidup, yang hidup dan mematikan. Jadi itu yang paling pendek. Tapi kalau kita dapat baca yang panjang ini, dia penuh makna, penuh pengertian. Jadi bagaimana kalau dapat kita salin balik ataupun photostat, kita tampal tepi katil kita, tepi tilam kita, tepi tempat tidur kita, maka kita baca sebelum kita nak tidur. Ataupun yang seringkasnya, Allahumma bismika amutu, Allahumma bismika bismika ahya wa amutu. Itu paling pendek lah. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayat kursi.
dan amanar rasul sampai ke akhir, dan surah Al-Baqarah, dan surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan surah Al-Muluk. Kadang kita ni dah banyak masjid-masjid yang buat untuk program bacaan surah Al-Muluk selepas Isyak. Jadi kalau dah buat, tak apalah. Tapi kalau belum, sunat untuk kita membacanya sebelum tidur. Jadi ada masjid dia dah buat surah Muluk selepas sembahyang Isyak. Jadi apa tadi? Ayat kursi. Kemudian ayat amanar rasulu bima sampai habis surah Al-Baqarah. Kemudian suratul Al-Falaq, surah Al-Nas, surah Al-Muluk, dan berusahalah supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir. Kita zikirlah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, baca zikir kita, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan suci. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik rohnya ke atas aras, dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai ia bangun dari tidurnya itu. Ini kelebihan lah. Dan apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Maksudnya yang kita telah pelajari dalam kitab ini. Bila bangun, kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita pergi bilik air, masuk bilik air kaki kiri, keluar kaki kanan, dan sampai kita menanti waktu subuh apa yang perlu dibuat. Sebegitulah yang kita sudah pelajari pada bulan-bulan yang lalu. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakan seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kekali, maknanya melazimi ataupun membiasakan olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini, yang telah kita pelajari lah dalam kitab ini, sehingga akhir hayatmu, sehingga kita mati. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengekali, kalau kita rasa susah untuk melazimi apa yang disarankan, yang ditertibkan dalam kitab ini, tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit. Jadi kita kena bersabar dan kita banyak berusaha untuk melazimi perkara-perkara yang telah disebutkan dalam kitab ini. Kalau payah, kita kena berlawan. Maksudnya kena bersabar, berlawan, berusaha. Jangan kita tinggal terus. Begitulah. Kerana mengharapkan sembuh, seperti kita sakit, kita nak sembuh, kita terpaksa makan ubat. Ubat pula pahit. Tapi oleh kerana nak sembuh, kita makan juga ubat. Begitulah dalam kita nak mengamalkan ibadah ini. Kadang-kadang dia malas, tapi kita kena lawan dia. Kena mujahadah, kena bersungguh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi, yang tiada ada kesudahannya itu.
Jadi Imam Ghazali nak beritahu kehidupan yang kekal abadi itu telah termaktub, telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kehidupan di akhirat, di mana adanya surga, di mana adanya neraka. Bila kita sudah ditentukan tempat, sudah ditentukan di mana dituju, tempat dituju kita di akhirat nanti, kalau di surga kita mendapat nikmat, kalau kita ke neraka kita akan mendapat azab. Jadi jangan dapat azab, kata Imam Ghazali, jangan sampai kita mendapat penderitaan, dan kita mahukan supaya kita dapat kebahagiaan. Tapi untuk dapat kebahagiaan yang kekal abadi itu, kita kena berlawan nafsu sewaktu kita berada di dunia. Lawan yang malas, kita lawan yang payah, kita membiasakan supaya kita dapat melakukan amal yang soleh. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Jangan kita angan-angan cita-cita seolah kita tidak mati, mahukan dunia lebih sehingga kita merasakan kita akan mati. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu, dan katakanlah di dalam hatimu. Ini diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab ini supaya kita memujuk hati, supaya kita bercakap-cakap dengan hati kita, dengan naluri kita, seperti yang tercatat dalam kitab ini, iaitu kita katakan dalam hati kita, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Sabar, kita nak buat amal soleh ni kadang-kadang malas, nak ambil air sembahyang pun malas. Jadi kita kata dalam hati kita, bersabar, entah malam ni kita malam yang terakhir, habis dah riwayat hidup kita. Jadi kalau kita dapat lakukan, mungkin itu yang diterima oleh Allah, mungkin itu yang memberi bekal kepada akhirat nanti. Jadi bila kita ada motivasi menyedarkan diri kita, akhirnya kita akan kuat untuk melakukan kebaikan itu. Mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Mungkin besok pagi kita akan mati, kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu, tak tercatat yang kita tahu. Ia tercatat tapi kita tidak tahu. Kalau tercatat kita tahu tarikh-tarikhnya, sekian-sekian hari bulan, bila masanya, mungkin kita senanglah, lama lagi kita nak mati, kita tak buatlah kebaikan, contohnya begitu kan. Tapi rugi juga, buatnya kita malas sampai ke sudah, tak pun menutupi kesalahan-kesalahan yang ada, tak sempat kita bertobat maksudnya. Kematian pasti akan datang, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian. Bersiap-siap untuk menghadapi adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Jadi kita bersiap untuk akhirat itu lebih baik daripada kita bersungguh untuk angan-angan cita-cita kita di dunia ini. Maknanya bukanlah tak boleh kaya, boleh kaya, tapi maksudnya tidak sehingga menanggalkan ataupun menghilangkan rasa ketakwaan kita, rasa kita mahu untuk beribadat kepada Allah SWT itu terhapus. Tidak sehingga begitu. Kita mengejar dunia, akhirat pun kita kejar juga. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini?
Tak ada siapa yang kata dia hidup selama-lamanya. Sebab buktinya orang-orang terdahulu sudah pun mati. Orang-orang dulu sudah mati, ayah kita, atuk kita, moyang kita, orang-orang dulu ada kuburnya, sudah hilang daripada penglihatan kita. Itu buktinya. Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernapas sahaja lagi. Jadi kita tak boleh menjamin kehidupan kita yang seterusnya, tapi kita boleh berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Allah kurniakan masa untuk kita boleh berzikir. Allah kurniakan lama kita boleh merenung, supaya kita boleh mengisafi diri kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Maksudnya Imam Ghazali suruh kita motivasi dalam diri kita supaya kita ingat mati. Jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat, kalau kita tak buat motivasi kepada diri kita bahawa kita akan mati, kepadamu bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, atau kita rasa kita boleh hidup lama lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat. Ada hujung nyawa nanti baru nak buat taat, sedangkan kita tak tahu tarikhnya bila kita mati. Sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu. Kalau kerana kita tak membiasakan dengan buat kebaikan, akhirnya dia tidak, diri kita tak membiasakan untuk buat kebaikan. Jadi kita cuba buat benda yang biasa. Biasa kita buat perkara yang biasa, kebaikan ini mudah-mudahan dia terbiasa, dilazimi benda tu. Jadi akhirnya dia biasa, dia jadi rutin, dia bukan lagi benda yang sekali-sekala. Maka paksakanlah dirimu, maknanya kena paksalah, kena mujahadah, kena berjuang melawan hawa nafsu ni, kena disuruh paksa. Seperti mana kalau kita mahu duit, mahukan keuangan, mahukan kemahuan kita yang berada di dunia ni, kita sanggup untuk mendapatkannya. Kalau orang tak sanggup tu mungkin dia malas lah, dia tak mau bekerja. Tapi oleh kerana dia nampak bila dia berniaga, contohnya dia dapat duit, dapat keuntungan, maka dia rajin. Bangun pagi pun dia pukul 3, pukul 4 pergi ke pasar cari ikan, kemudian berjual, pukul 10 balik, katakan pukul 11, 12 balik rehat, lepas tu petang buat aktiviti lain ataupun buat job lain ataupun pekerjaan yang lain kerana nak mendapatkan keuangan. Jadi kalau kita merasakan akhirat juga tempat yang membuatkan kita suatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berusaha juga sedayanya. Tapi benda tak nampak, tak nampak di mata. Macam orang nak pergi peperiksaan lah, dia tak nampak kejayaan itu perlukan pada usaha, akhirnya dia tak berusaha. Jadi yang ini kena dipaksa diri. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkannya ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal, kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati suatu pepatah Arab. Pepatah Arab ada sebut, wa indas sabah yuhmadul qaumu yusra
Wa inda sabah yuhmadul qaumu sura. Artinya, dan di waktu pagi akan dipuji sekumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, orang yang berjaya pada waktu malam, katakan dia nak pergi daripada Selangor, dia nak pergi ke Johor. Daripada Selangor dia kena pagi kena bangun. Oleh kerana nak sampai ke Johor tu memerlukan masa yang lama, sehingga pada malam hari tiba ke negeri Johor. Contoh. Bila sampai ke Johor, dapat sampai destinasi dia dan dapat habuannya, maka apa yang dia kata, alhamdulillah. Kalau dia tak bangun pagi tadi, kalau dia tak teruskan perjalanan, kalau dia tak mujahadah, maka dia tak dapat ke tempat yang dia tuju. Maksudnya begitulah. Jadi orang Arab ni dia ada pepatah dia lah. Kalau malam ni tak berjaya, malam yang berjaya ini adalah kerana pagi tadi. Maksudnya pagi tadi sudah berjalan, sudah berusaha untuk merentasi perjalanan dia yang berdepan dengan padang pasir, dengan panas dia, dengan ribut pasir umpamanya. Tiba malam dia dah tenang, dengan sejuknya malam, dengan suasana yang boleh melihat bintang-bintang di langit. Tapi kalau dia tak berusaha pada pagi tadi, nescaya dia tak dapat kenikmatan pada malam itu. Itu maksud dia. Maka dia akan puji yang waktu pagi tadi. Seperti mana kalaulah dia tahu nanti di akhirat nanti, dia akan memuji-muji ketika hidup dia yang dia telah dapat berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan, seperti mana firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau bersembahyang, puasa dan adab-adabnya, dan sembahyang berjemaah serta adab-adab sembahyang berjemaah. Baik, kita masuk tajuk yang baru, iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Jadi Imam Ghazali dia buat macam susunan. Dia buat susunan daripada bangun pagi sampai tidur, kemudian ikut balik susunan yang awal tadi. Dalam kitab ni daripada awal sampai tidur balik, begitu. Jadi disambung pula dengan adab-adab yang lain. Jadi kita lihat kepada adab-adab mengerjakan sembahyang. Kerana sembahyang ini dia jadi rukun dalam Islam. Bunyal Islamu alal khamsi. Terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Itu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Satu riwayat yang lain berkenaan dengan rukun Islam ini, iaitu ada seorang lelaki yang berpakaian serba putih. Tampan orangnya, segak, harum baunya, pakaiannya pun kemas, bersereka, tidak kusut masai.
lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengenali lelaki yang berpakaian serba putih ini. Kalaulah dia orang jauh, lazimnya orang jauh menaiki unta, dia akan bau unta. Naik kuda, dia akan bau kuda. Naik keldai, dia akan bau keldai. Pakaian pun tak mungkin dengan keadaan yang kemas, yang kusut masai mungkin, dengan bercampur dengan pasir, debu dan segala macam. Tapi tidak berlaku kepada lelaki yang berpakaian serba putih ini. Kakinya pun tidak berdebu juga. Kalau dia orang yang tempatan, maksudnya orang yang tinggal bersama dengan para sahabat di Madinah, mungkin sahabat-sahabat akan mengenalinya, tapi sahabat-sahabat pun tidak mengenalinya. Lalu tiba-tiba menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk lutut bertemu lutut, lutut bertemu lutut, bahkan menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong beritahu aku tentang Islam. Bila seorang lelaki yang berpakaian serba putih ini tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun jawab. Kerana apa? Kerana sifat rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dia mesti tabligh. Sifat wajib nabi di antaranya tabligh, menyampaikan. Orang tanya, dia akan menyampaikan. Yang tak tanya pun Rasulullah akan menyampaikan juga. Apatah lagi orang yang bertanya tentang Islam. Akhbirni anil Islam, tolong beritahu kita tentang Islam. Akhirnya Rasulullah pun bersabda, qal antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus solah, dan mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Wa tusumma Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa tuhujjal bait in istata ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu untuk mengerjakannya. Jadi ada 5 lah terbenanya rukun Islam itu, ada 5 berdasarkan kepada hadis-hadis ini. Jadi kalau kita baca Quran, kita tak jumpa himpunan yang menyatakan Islam itu ada 5 rukun. Kita akan jumpa perintah-perintah Allah. Allah suruh sembahyang, aqimus solah wa atuz zakat, dirikanlah kamu sembahyang dan tunaikanlah kamu zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu mengerjakan, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana kaum yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Ini ayat-ayat dan ayat berkenaan dengan haji fardu, ayat berkenaan dengan zakat. Tetapi tidak dinyatakan Islam itu mempunyai 5 perkara, 5 rukun. Ia ditunjukkan, dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang memandu. Sebab tu kita kena beriman dengan Al-Quran dan kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada hadis, percaya kepada apa yang disebut oleh Rasulullah, kelakuan Rasulullah, takrir Rasulullah, iaitu pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah, perbuatannya dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila lelaki ini sudah diberi jawapan kepada jawapan yang Rasulullah beritahu, maka dia jawab sadaqta, kamu benar. Dia pula membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada awalnya dia bertanya, bila diberi jawapan dia pula sebut sadaqta, seolah macam dia tahu. Seolah macam dia tahu. Jadi lagi peliklah kepada para sahabat. Dia tanya, dia juga membenarkan. Fa ajibna lahu yas'aluhu, dia bertanya,
dan dia juga wasadaqtahu, dan juga membenarkannya. Jadi pelik kepada sahabat-sahabat melihat perlakuan lelaki ini. Jadi nak beritahu bahawa Islam itu terbina dengan 5 rukun. Jadi sebab tu dalam sini sembahyang itu merupakan rukun dan ia mempunyai adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Lelaki yang tadi berpakaian serba putih tanya lagi tentang iman. Akhbirni anil iman. Nabi pun jawab sebagaimana rukun iman. Barulah kita tahu rukun iman itu mempunyai 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar. Baik, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada bulan yang akan datang berkenaan dengan adab-adab mengerjakan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla allazina min qablihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.